Baik. Okey, kita sudah bersedia untuk malam ni. Kita akan ceritakan tentang dua jenis penyakit yang paling utama, iaitu diabetes dan high blood pressure. Apa kaitannya dengan 5 bonus makanan yang saya ingin bagi tahu pada anda. Bila saya gunakan perkataan bonus ni, anda harus tahu, ambil pen, ambil kertas atau nota, buku nota, untuk anda tambah lagi pengetahuan dan ilmu yang saya pun baru belajar. Walaupun saya dah tahu, cuma kadang-kadang perlu diperingatkan lagi. Sebab kadang-kadang benda yang simple macam ni, yang saya nak cerita malam ni, mungkin kita lupa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting ialah malam ni, macam mana kita letakkan diabetes dengan blood pressure ni, dia macam bersekali macam tu, macam bergandingan. Sebab ramai orang yang ada diabetes lambat laun akan kena blood pressure. Sama juga ramai yang ada blood pressure lambat laun akan kena diabetes. Bukan semestinya, tetapi disebabkan oleh ada kaitan dari sudut metabolisme, dari sudut hormon, dari sudut enzim, dari sudut fiziologi badan kita. Contoh, saya bagi tahu dahulu sebelum kita sambung tentang makanan ni, supaya you dapat tahu latar belakang kenapa ramai sangat rakyat kita, bahkan satu dunia pun terkenal. Diabetes dan blood pressure kalau campur dua-dua ni together, saya kira lebih daripada 10% daripada rakyat kita yang tengah menghadapinya. Dan ramai lagi, mungkin ada 10-15% yang tengah queue nak kena. Maksudnya tengah beratur dari sudut pre-diabetes atau pre-high blood pressure. Betul? Kan kadang-kadang kita borderline, kita terhoyong-hayang, kepala pening, rasa sengang-sengang atau semut-semut, kebas-kebas. Baiklah, sepenting sekali ialah anda pernah dengar masalah insulin kan? Yang ni adalah masalah utama yang orang selalu kaitkan dengan diabetes. Sebenarnya dia ada kaitan dengan high blood, ada kaitannya dengan obesity, ada kaitannya dengan belly fat, ada kaitannya dengan cardiovascular, maksudnya penyakit jantung pun. Tapi tak apa, kita fokus pada diabetes dan blood pressure. Apabila insulin tu tinggi, dan anda tahu kenapa insulin tinggi, tak payah saya cerita. Kalau sampai sekarang pun you tak tahu kenapa insulin tinggi, berarti you tak belajar apa-apa lagi. Tapi tak apa, kita kan orang kampung, kita kena belajar banyak-banyak kali, tahu tak? Salah satu penyebab utama, siapa tahu? Cepat. Gula. Okey, ataupun makan makanan yang bergula tapi tak nampak kan, macam tahu kan, banyak sangat karbohidrat yang refine, yang bertepung, beras putih yang polish, ataupun banyak sangat junk food atau makanan-makanan biskut, roti putih, semua tu saya dah cerita banyak kali. Okey, baik, sambung. Lepas tu, bila insulin tu tinggi, dia juga boleh menukar wajah kita punya nerve system. Saraf sistem kita yang dinamakan parasimpatetik dan simpatetik, itu ada kaitan dengan blood pressure. Kalau orang kata simpatetik, maksudnya dalam keadaan tertekan, takut, berpeluh, marah, ataupun dalam terkejut, kortisol tinggi, itu blood pressure kita boleh naikkan. Jadi kalau kita insulin tinggi, rupanya parasimpatetik dia jatuh, rendah, maksudnya tak dinaikkan. Parasimpatetik itu masa kita makan, masa kita relax, kita tenang, bernafas, khusyuk, sembahyang, semua tu. Jadi masa tu blood pressure kita turun. Kan saya kata tadi, kalau insulin tinggi, you punya masalah ialah yang kortisol tu, yang stres tu naik. Bila stres tu naik, maka insulin pun bermasalah, diabetes pun bermasalah, blood pressure pun bermasalah. Ada lagi lah dia punya sebab-sebab lain, umpamanya kalau tak cukup potasium, kalau tak cukup sodium, ada macam-macam lagi, air. Sebab tu you tengok kaki kita bengkak, kadang-kadang belum lagi kidney failure, kaki dah bengkak. Sebab apa? Sebab masalah insulin juga tadi. Jadi insulin ni kadang-kadang dia merosakkan berbagai ataupun menyebabkan berbagai lagi penyakit-penyakit yang kadang-kadang macam berangkai pula. Itu yang panggil 3 serangkai tu, ingat tak? Diabetes, apa dia? Lepas tu blood pressure, lepas tu makan ubat apa? Kortisol, ni kolesterol, lepas tu ambil statin lah dan sebagainya. Mulalah masalah-masalah lain lagi timbul, termasuk sampai masalah fatty liver dan juga masalah jantung. Ini yang dipanggil sindrom X atau metabolic. Jadi malam ni, kalau you fokus lagi 5 makanan, berarti bila saya kata lagi 5, berarti dah ada makanan-makanan lain yang cantik lah, seperti D&D diet yang ikutnya air mesti mencukupi. Ingat tak, celery, barley, buah-buahan belah pagi, tengah hari salad, lepas tu makan makanan-makanan yang banyak serat, makan kalau perlu lagi sikit-sikit kacang ataupun lentils, dal. Lepas tu malam boleh makan sedikit lagi, tapi lepas pukul 8 kita buat apa? Kita buat puasa malam, dan campur dengan puasa Isnin dan
hari Khamis. Kalau nak ada treat day, saya kata sekali seminggu atau sekali 2 kali seminggu pun, kalau you dah sihat, alhamdulillah. Jadi saya bagi 5 sekarang. Ready? Number one extra selain daripada yang saya dah cerita tadi. Number one ialah spinach. Orang selalu duk cerita masalah makanan hijau ni nak pilih apa. Dalam semua yang dibuat kajian, salah satu yang terkenal di dunia, termasuk di dunia, bukan di Malaysia saja, ialah bayam. Memang saya selalu tegaskan, iaitu you kena makan cruciferous vegetable. Cruciferous pernah dengar? Sayur-sayur yang rangup, seperti, siapa tahu? Seperti brokoli, seperti cauliflower, seperti Brussels sprout, kale, apa lagi, bok choy, inilah yang famous gubis kan, saya selalu ceritakan. Itu yang dah you tahu. Tapi malam ni, kalau you dibenarkan pilih satu, ambil apa? Ambil bayam, spinach. Okey, jadi Popeye malam ni kena famous lah kan. So kalau you tak tahu apa nak pilih, nombor satu, top of the top, among the top, okay, is called spinach ataupun bayam. Tak kira lah you nak bayam hijau ke, kalau boleh lah, yang bagusnya hijau ataupun bayam merah. Setengah orang dia ambil bayam Brazil, terserah pada you. Okay, silakan. Yang penting make sure dia bersih. Kalau nak ambil raw lagi bagus. Bayam ni boleh makan mentah. Baiklah, kod you tak jumpa bayam pada hari itu, pengganti bayam yang paling dekat yang telah dikenal pasti ialah beetroot punya sayur. Dia punya beet top tu dia panggil. Okay, atas daripada beet yang buah merah tu, yang buat air, buat jus menjadi merah tu, dia punya sayur tu one of the best. Apa yang best ni dalam ni? Bayam, beetroot ataupun dalam yang sewaktu dengannya adalah avocado, apalagi buah kentang pun, potato pun bagus, termasuk kulitnya sekali. Pastikan dia tak tumbuh tunas apa-apa, yang masih baru, fresh, kulit tumbuh bagus, dicuci elok. Baik, kenapa yang saya letakkan dia nombor satu ni? Tidak lain, tidak bukan, kalau siapa pandai sains, dia tinggi dalam satu mineral namanya apa? Potasium. Jadi bila tadi saya kata bermasalah insulin, bermasalah dengan blood pressure, dengan sistem simpatetik dan parasimpatetik, semua tu tadi tu, bila you pening kepala, itu saya ingat lain semua. Asalkan you masuk mencukupi potasium dalam badan you, you dah selesai sekurang-kurangnya menjaga blood pressure dan juga diabetes, insyaAllah. Terutama sekali kalau you baru kena ataupun belum lagi kronik, belum lagi injection insulin dan sebagainya, insyaAllah boleh. Ramai orang dah dapat manfaat. Kalau tak dapat hari pertama, minimumnya tak sampai seminggu 2, you akan nampak berbeza. Kenapa you kena discuss dengan doktor you dulu? Sebab dia kalau berhasil, dia berhasil betul. You akan terkejut dalam masa 2-3 hari je, dia dah mula nampak turun. You punya blood pressure, you punya diabetes, cun. Saya bagi amaran ni supaya jangan jadi hypo pula. Mentang-mentang dia improve, memang improve betul. Sebab apa? Kalau you belajar cukupnya potasium 4,700 mg. Saya ulang, 4,700 mg setiap hari yang you makan. Banyak tu, sekurang-kurangnya antara yang kita ceritalah body weight kali dengan 5 tu. Ulam-ulam, makanlah. Kalau tak ada bayam, cari ulam lah kan. So Malaysia, kalau siapa yang suka makan ulam, you dah selamat. Okay, right, nombor satu. Nombor dua ialah zaman sekarang yang famous ialah jeruk gubis yang saya buat tu. Sebab tu saya buat, sebab saya nak, bukan save duit sangat, sebab dia tak mahal, gubis dengan garam je, tetapi nak jaga kebersihan tu. Kadang-kadang kita tak tahu kita beli kat mana, dia masuk apa, tangan apa yang pakai, padahal kita boleh buat sendiri je kan. Simpan seminggu makan, buat lagi, simpan seminggu makan, tak ada masalah. Sedap lah tu kan. You boleh inovasi lain lah. Setengah orang dia tabur apple sikit, dia tabur buah-buahan, bagi rasa lain, boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting make sure you ambil gubis yang fresh, campur yang hijau, terutama sekali yang ungu, boleh, no problem. Sauerkraut ataupun bahasa kita panggil jeruk gubis lah, biasa je ni. You boleh buat fermentasi ni sendiri, dan tak perlu nak beli ibu-ibu bakteria dan sebagainya. Itu dia sendiri akan ferment, orang panggil apa, proses penapaian tu jadi sendiri dia. Dan dia ada prebiotik sebab banyak fiber, dan dia juga ada probiotik. Ni nombor 2.
Kenapa? Sebab bila gut bacteria you happy, saya selalu kata dia meleraikan banyak masalah. Sama ada insulin resistant, masalah insulin tu, ataupun masalah blood pressure. Okay? Dia boleh membuka dan menenangkan pembuluh darah tu. Dahsyat tak? Sebab apa? Bakteria mengeluarkan banyak juga lagi vitamin-vitamin lain untuk membantu lagi, termasuklah sampai menjaga immune system dan sebagainya. Tapi kita lebih kepada blood pressure dan diabetes. Okey. Okey. Nombor 3 sekarang. Nombor 3 ialah yang ni, siapa yang suka ambil buah delima. Tahu buah delima? Dikenal pasti buah delima antara buah yang terbaik untuk tujuan pada malam ini, iaitu untuk diabetes dan untuk high blood pressure. Okey. Selalunya orang ambil buah delima ni, dia buat sama ada smoothie ataupun dia buat jus. Okey, dia kadang-kadang dia campur sikit dengan buah-buah lain, tapi cukup kalau siapa yang boleh buat just dengan buah delima saja terkenal. Delima ni selain daripada menjaga diabetes dan blood pressure, dia ada banyak lagi anti cancer dan sebagainya. Memang Tuhan jadikan buah delima ni sebab tu dia nampak cantik kan, macam diamond warna merah. Wah, cun. Tapi sebenarnya dalam tu dia ada banyak dia punya polifenol dia. Nama-nama seperti L-getanin, zerulitin, nama-nama ni takkan saya pun boleh ingat kan. Tetapi yang penting dia ada banyak anti-inflamasi, dan juga dia mengurangkan blood pressure dan diabetes terkenal. Dia juga menjaga buah pinggang, dia juga menjaga kanser. Tapi yang malam ni you jangan lupa pada bonus nombor 3, iaitu buah delima. Faham? Okey, baik. Katakan you tak ada buah delima ataupun dia mahal, you cari buah-buah yang berwarna rainbow. Faham berwarna rainbow? Maksudnya you ambil jambu merah hari ni, besok jambu air, lusa you ambil mango. Alhamdulillah, no problem. Saya bagi ni sebagai dia punya simbolik, mengatakan siapa yang berkesempatan cari buah delima, ambil buah delima. Faham? Alright, nombor 3. Nombor 4, bonus yang keempat ialah mushroom. Pernah dengar cendawan? Apa jenis cendawan pun, asalkan dia bersih dan tidak beracun, you kena tahulah. Selalunya kalau dijual di pasar tu yang boleh makan, takkan dia nak jual benda-benda, sebab memang cendawan ni kalau salah beracun boleh bawa maut. Namun belum lagi saya dengar yang jual kat supermarket ataupun di pasar-pasar tu bermasalah. Ambil sebanyak mungkin. Dia banyak jenis, ada yang besar dia punya payung dia tu, ada yang bulat yang dia panggil button tu, white button, ada yang halus-halus. Silakan ya. Bagi saya kalau tadi pun kalau you dapat buat sayur yang bertauge, katakan wheat grass atau spinach punya tauge dia tu, orang panggil tunas dia, dia panggil sprout. Pernah dengar kan? Macam Brussels sprout, ataupun you ambil apa-apalah, soya punya sprout ke, tauge pun tak apa. Sprout ni memang one of the best. Bahkan jadikan sprout tu sebagai bonus yang bersamaan dengan nombor 1 tadi. Baik, saya dah habis mushroom. Dalam tujuan anti diabetes dan anti blood pressure ni, katanya button mushroom is among the best. Among jenis-jenis tu, yang button tu, yang macam bulat ke atas tu kan, sebab dia pun ada banyak potasium. You tengok semua-semua yang saya cerita ni, dalam ni dia sama ada sodium dengan potasium, dia mesti ada. Dan pastikan you punya sodium rendah daripada potasium. Okey, macam mana nak tahu? Kena ambil blood test lah, boleh tengok you punya potasium tu cukup tak cukup dalam badan. Faham? Okey. Dan last kali ialah kalau boleh cari koko yang tidak ada gula. Tahu tak? Coklat yang tak ada gula. Maksudnya dark coklat lah. Saya sampai sekarang tak siap-siap lagi, sebab semua yang saya pergi cari dan nak import, dia kata boleh tetapi tak sedap, dia kata. Saya tahulah memang kalau coklat yang betul-betul pure, yang untuk nak buat penawar ni, nak bagi hilangkan kita punya masalah-masalah penyakit, mestilah tak sedap bergula, betul tak? Mana boleh. So bila kita tengok, kalau atas pada 75-80% dark coklat baru berhasil. So you jangan buang duit lah kalau nak beli yang white chocolate ke ataupun coklat yang bergula. Tak usah. Sebab apa? Yang tu confirm akan menyebabkan balik punca asal kenapa kita boleh kena diabetes dan blood pressure. Kan bila insulin tinggi disebabkan gula banyak dalam badan, confirm lah. So tak payahlah dia hari tu 2 minggu lepas ke seminggu lepas saya beli kimchi, nak belajar makan kimchi lah konon.
Ah, rupanya saya tengok kat belakang tu, dalam tu ada gula, ada MSG pula lagi. So you kena pasti tahu dalam dia punya paket tu. Patutlah sedap sikit. Padahal saya tak reti nak makan kimchi ni. Saya try kata boleh lah makan, macam sedap pula. Baca, gula ada. Apa tadi saya kata, gula dengan MSG ada. Masya Allah. So tak usah, you nak cari yang organik. Sebab apa? Nak jadikan dia sebagai bonus food. Bonus tahu tak? Maksudnya Tuhan nak bagi rezeki, nak bagi hidayah pada kita dapat idea baru malam ni. Dia punya orang panggil apa, anugerah tu. Bila Tuhan bagi sesuatu ilmu macam ni, kita guna pakai secara terbaik. Maksudnya kita cari bahan-bahan yang terbaik jugalah. Baiklah, kita tutup cerita. 5-5 ni dah okey, termasuk D&D diet okey. Air semua puasa dah ikut. Jangan lupa pada matahari. Orang yang ada masalah diabetes dengan blood pressure ni selalunya tak cukup vitamin D3, K2. Saya ulang lagi sekali, ini bukan saya yang kata, dah banyak kajian disebabkan D3, K2 ramai rakyat kita. Kan saya kata saya sendiri yang dah test. Saya ingatkan kononnya dah makan banyak lah. Dia ni diet kan banyak buah, sayur semua, rupanya masih lagi. Mungkin absorption, mungkin sebab yalah kan, kita bila kena kanser ni kadang-kadang dia punya absorption rate tak cukup ke, ataupun kita rasa je makanan tu ada potasium cukup, ataupun D3 bukan senang nak cari makanan yang kalau kita tak makan banyak benda-benda yang berdaging kan. So selalunya D tu daripada matahari ataupun bahan-bahan berdaging. Jadi kalau kita tak makan atau kurang kena matahari, you digalakkan ambil D3K2. Berapa ribu? Saya kata at least 5 to 10,000 international unit. Kalau you tengah sakit, kadang-kadang you kena discuss dengan doktor you dulu. Sebab saya bagi tinggi dia punya international unit tu. Vitamin D3 dan K2 wajib. Hari ni bukan cerita sama ada you ada pilihan, tak ada pilihan. Berapa persen? Hampir 70 hingga 80% daripada kita sebenarnya dibuat kajian secara rambang tidak cukup vitamin D3. Walaupun you tinggal kat Malaysia, tak seharus, tapi ramai masih tak cukup. Bila tak cukup, dia kena pasti D3 dengan K2 dan juga kalau vitamin apa tadi, mineral potassium tak cukup, dua ni saja banyak masalah dalam hidup kita. Baiklah tuan-tuan sekalian, D3K2 you boleh minta admin saya kalau tak tahu kat mana nak cari, sebab kalau kat farmasi very low, too low, less than 1400 dia punya miligram tu, tak jadi apa pun. Okay, right. Baik, ada soalan apa-apa nanti kita check you punya DM tu, nanti doktor saya akan cuba bantu. Saya sendiri akan baca kadang-kadang kalau sempat, dan kalau larat, kalau tidak kita pastikan ada staff yang tolong bantu anda. Boleh? Right, cukup dulu. Saya doakan anda supaya ambil 5-5 ni sebagai tambahan, sebab tu perkataannya bonus. Jangan lupa cerita-cerita yang asas air, celery, bali. Ingat, banyak lagi kunyit semua tu, garlic, halia. Itu semua kita ongoing. Alright, pastikan minimumnya sekali ke 2 kali seminggu kena makanan-makanan yang saya cerita ni. Terutama sekali macam sauerkraut tadi tu, hari-hari pun tak ada masalah. Right? Bayam pun dia bukan mahal sangat kan. Avocado, jangan lupa ya, buah avocado tu ada kaitan dengan spinach juga tadi. Sebab apa? Dia bagus dengan potasium. Baik, semoga hidup anda dunia ni bahagia dan akhirat syurga. Dan seperti biasa, lepaskan, let go, supaya you boleh feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.